Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjangkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang yang dapat kita menyediakan bekalan untuk kita persediaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasdadu fa inna khairaz zadi wasdadu fa khairaz zad at-taqwa. Berbekallah kerana sebaik-baik bekal menuju Allah SWT itu bekalan takwa, iaitu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangan Allah SWT. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung lagi buku kitab daripada Ziarah ke Alam Barzah, iaitu muka surat 416. Penderitaan orang mati oleh segala hal yang menyakitkan. Penderitaan orang mati oleh segala hal yang menyakitkan. Alhamdulillah, pada minggu lepas, pada bulan yang lepas, kita membaca tajuk penderitaan mayat akibat ratapan orang atas dirinya. InsyaAllah pada malam ini, penderitaan orang mati oleh segala hal yang menyakitkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu berziarah kubur ini merupakan suatu perkara yang dituntut dalam Islam. Ziarah kubur merupakan suatu perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Bahkan Nabi SAW ada menyebut dalam hadis baginda tentang fungsi kita berziarah kubur ni, yakni supaya kita dapat mengingati kematian dan juga akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah menghalang kamu, menegah kamu daripada menziarahi kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahilah kubur. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, fazurul qubur fa innaha tazkirul maut. Ziarahilah kubur kerana bila mana menziarahi kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Dalam hadis yang lain disebut fazurul qubur fa innaha tazhadu fid dunya wa tadhkurul akhirah. Pergilah ziarah kubur kerana dengan menziarahi kubur itu kamu akan zuhud di dunia. Kamu akan hidup zuhud di dunia dan kamu akan ingat akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hati kita ini macam keras. Hati kita macam susah untuk menitiskan air mata. Hati kita macam lara sangat, macam lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah melakukan berbagai-bagai cara. Salah satu cara yang dianjurkan oleh Islam ialah dengan meleburkan hati kita, melembutkan hati kita dengan kita melawat menziarahi perkampungan kubur, iaitu perkampungan akhirat, iaitu saudara-saudara kita yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan bila mana kita menziarahi kubur, hati kita yang keras itu akan menjadi lembut,
hati kita yang suka sangat dengan perkara-perkara yang lara itu akan kembali mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita lihat bila mana ada manusia-manusia yang menziarah ke kubur ini, kerap kali kita perhatikan adab-adab ketika menziarahi kubur ini diabaikan. Bila mana kita menziarahi kubur ni, kadang-kadang adab tu diabaikan. Bila adab diabaikan, maka matlamat utama untuk dicapai daripada ziarah kubur itu sendiri, iaitu kita nak mengambil ibrah, pengajaran daripada apa yang telah dilalui oleh sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di alam barzah itu tidak tercapai. Kadang-kadang kita lihat antaranya perkara-perkara yang dilakukan yang tidak menjaga adab di kubur, seperti bergurau, sampai di kubur pun masih lagi nak bergurau, dan juga seperti menghisap rokok, seperti duduk di atas kubur, lepak di atas kubur, ataupun bersandar, ataupun berjalan melangkah-langkah kubur-kubur orang-orang lain. Jadi pada malam ini kita akan lihat apakah implikasi-implikasi jika kita melakukan perkara-perkara tersebut. Baik, penderitaan orang mati oleh segala hal yang menyakitkan. Ibn Abi Shaybah dan Al-Hakim menuturkan bahawa Uqbah Ibn Amir As-Sahabi radhiyallahu an berkata, berjalan di atas bara api atau di atas mata pedang yang tajam yang dapat memotong kedua kakiku lebih aku sukai daripada harus berjalan di atas kubur orang Islam. Jadi dilarang kita bila pergi ke kubur ni, kita melangkah-langkah kubur sahabat-sahabat kita. Nak kena perhatikan betul-betul langkah-langkah kita itu supaya tidak melangkahi kubur-kubur orang-orang Islam. Sebab disebutkan di sini berjalan di atas bara api atau di atas mata pedang yang tajam yang dapat memotong kedua kakiku lebih aku sukai daripada harus berjalan di atas kubur orang Islam. Kerana perbuatan kita itu yang melangkah-langkah kubur-kubur saudara-saudara kita itu akan menyakiti mereka di dalam kubur. Hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Huzaifah sebagai hadis yang marfu'. Dalam Al-Qubur, nama kitab Al-Qubur, Ibn Abi Ad-Dunya menuturkan riwayah dari Salim Ibn Itir, disebutkan bahawa dia pernah berjalan melintasi suatu kubur, sedangkan pada saat itu dia menahan kencing hingga kencing di bajunya. Lalu dikatakan kepadanya, andai sahaja engkau singgah di kubur dan kencing di sana. Orang ni dah terbiasa dah. Kalau nak pergi sampai ke kubur je memang nak terkencing, sampai kubur je nak terkencing. Jadi mendengarkan itu, dia menjawab, subhanallah, demi Allah aku sungguh malu kepada para penghuni kubur itu sebagaimana aku malu kepada orang-orang yang masih hidup. Aisyah radhiyallahu anha sendiri, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana baginda dimakamkan, Aisyah dalam rumah baginda itu, Aisyah tak pakai tudung sebab yang mati itu suaminya, kemudian ayahnya pula meninggal dunia, dimakamkan di sebelah makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah juga tidak memakai tudung kerana yang kedua itu ialah bapa Aisyah sendiri. Tapi tatkala mana Umar Al-Khattab meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah Sayyidina Abu Bakar, maka Aisyah bila mana pergi ke kubur tersebut, pergi ke makam tersebut, maka Aisyah mula memakai tudung. Kerana Aisyah berkata, aku khawatir, bimbang-bimbang, aku malu, maka Umar akan melihat auratku. Jadi begitulah keadaan Aisyah. Walaupun Umar tu dah mati, Umar tu dah ditanam, Umar dah dimakamkan, tapi Aisyah masih lagi memakai tudung bila mana dia menziarahi ayahnya, suaminya Rasulullah SAW, dan sebelahnya tu ada kubur Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana malu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab.
Ammarah ibn Hazam berkata, Rasulullah SAW pernah melihatku duduk di atas suatu kubur. Lalu baginda bersabda, hai orang yang duduk di atas kubur. Nabi tak panggil nama, Nabi panggil, hai orang yang duduk di atas kubur. Nak menunjukkan perkara itu perkara yang salah, perkara yang salah. Hai orang yang duduk di atas kubur, turunlah, janganlah engkau menyakiti penghuninya, nescaya dia pun tidak akan menyakitimu. Jadi perbuatan kita tu duduk di atas kubur tu, kadang-kadang bila ada pengembumian tu, kita nak sementara nak menunggu mayat itu selesai, kita pun mencari-cari tempat untuk duduk. Kita tanpa kita sedari, kita duduk di atas kubur-kubur orang lain. Kita duduk di atas kubur-kubur orang lain. Kita langkah-langkah kubur tersebut dan sebagainya. Jadi perbuatan itu akan menyakiti mayat, akan menyakiti mayat di dalam kubur. Dari Ibn Mas'ud bin Mansur menuturkan bahawa dia pernah ditanya mengenai perhubungan badan di atas kubur. Dia menjawab, sebagaimana aku tidak mahu menyakiti orang mukmin semasa hidupnya, aku juga tidak mahu menyakitinya setelah dia meninggal dunia. Begitu juga masih dari Ibnu Mas'ud, kali ini dituturkan oleh Ibn Abi Syaibah, disebutkan bahawa dia pernah mengatakan, menyakiti orang mukmin sesudah dia meninggal sama seperti menyakitinya pada saat dia masih hidup. Sama je. Semasa hidup kita tak boleh menyakiti sahabat kita, saudara kita. Bila mana dia mati pun tak boleh juga kita menyakiti saudara kita yang telah mati itu. Bukanlah bermakna dia dah mati dah, tak kisah, senang-senang kita boleh langkah kuburnya dan sebagainya, kan? Tak boleh, Jadi itu tanda kasih sayang kita kepada saudara kita, bukan sahaja ketika masa dia hidup, bahkan ketika dia mati pun masih lagi berterusan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Bahkan Nabi juga ada menyebut, ada memberikan ingatan kepada kita, inna kasra azamal mu'min mayitan mislu kasrihi hayyan. Kalaulah kita ni mematah-matahkan tulang saudara mukmin kita yang masih hidup, seolah-olah kita telah mematahkan tulang dia ketika dia masih lagi hidup. Kan dia dah mati, kan? Contoh dia dah mati, kita nak luruskan dia, kadang-kadang tangan dia keras dan sebagainya. Kita kena berhati-hati, jangan sampai terpatah dan sebagainya. Sebab amaran daripada baginda Nabi SAW, kalaulah kamu patahkan tulang ke saudara kamu yang telah mati, seolah-olah kamu telah mematahkan tulang dia ketika dia masih lagi hidup. Begitulah kita kena berhati-hati dengan saudara-saudara kita, bukan sahaja ketika mana dia telah mati, bahkan bukan maksud dia ketika dia hidup, bahkan dia tengah mati pun kita kena berbuat baik kepada dia. Jadi menyakiti orang mukmin sesudah dia meninggal dunia sama seperti menyakitinya pada saat dia masih hidup. Jadi sebaik-baiknya janganlah kita menyakiti jenazah-jenazah yang telah meninggal dunia ni. Sebaliknya kita doakan mereka sebagaimana kita selalu berdoa, Allahumma ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sebab saudara-saudara kita yang berada di alam barzah ini, yang berada di kubur ini, seperti mana yang baginda gambarkan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwath. Tidaklah jenazah-jenazah, mayat-mayat yang berada di kubur itu melainkan ia seperti orang yang sedang lemas. Orang yang sedang lemas maksudnya perlukan pertolongan, perlukan bantuan. Dalam bentuk kita doakan mereka dan sebagainya. Jangan pula kita menyakiti mereka. Dalam bulan lepas kita sebut antara perkara yang menyakitinya ialah antaranya kerana meronta-ronta ataupun berteriak dan sebagainya, seumpamanya kerana meratapi kematian jenazah, itu pun akan menyebabkan jenazah akan diseksa.
Begitu juga dalam doa-doa yang lain yang selalu kita baca, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan bila mana masa sama ada di mana-mana sahaja kita boleh berdoa. Kita teringat kita boleh berdoa. Dan bila mana kita pergi ke kubur, begitu jugalah kita jaga adab-adab, antaranya kita memberi salam kepada ahli kubur, dan kita mendoakan mereka. Kita pergi kepada kubur ayah kita, ibu kita, dan kita duduk di situ dan kita berdoa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga-moga bacaan-bacaan ayat-ayat Quran yang kita baca disampaikan pahalanya kepada ayah kita dan mak kita, ya. Seperti mana yang selalu kita baca, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqi thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa a'izhu min azabin nar wa azabil qabr wafsah lahu, lapangkan kuburnya, wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan sinarkanlah kuburnya, terangilah kuburnya dengan cahaya. Antara doa-doa yang selalu kita baca. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, li'an yalisa ala jamratin fatukhliqa thiyabahu fatukhlasu ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrihi. Hadis Muslim 220. Sekiranya kamu duduk di atas bara api, fatukhriqa thiyabahu, sehingga terbakar baju kamu. Kamu duduk di atas bara api sehingga terbakar baju kamu, fatukhlasu, sehingga merebak ila jildi, bukan sahaja baju terbakar, bahkan merebak kepada kulit kita, khairun, lebih baik bagi kamu daripada kamu duduk di atas kubur orang lain. Sebab tu kadang-kadang tu ada selepas penguburan ada yang baca talqin dan sebagainya kan. Jadi yang ambil peluang duduk di atas kubur orang lain, itu ditegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu boleh menyakiti kubur ahli kubur tersebut. Ada soalan yang dikemukakan tentang pencerahan berkaitan dengan orang yang duduk di atas kubur. Adakah orang yang duduk di atas kubur ni, contoh di atas kepuk-kepuk itu, adakah dikira duduk di atas kubur? Walaupun kubur sekarang kebanyakannya dah ada kepuk-kepuk kan, kita duduk di atas kepuk tu, adakah dikira duduk di atas kubur? Jadi sebelum kita lihat macam mana soalan tersebut, suka nak diingatkan di sini tentang hukum membina binaan dan juga meninggikan kubur. Jadi hukum membina binaan dan meninggikan kubur adalah perbuatan yang diharamkan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujassasu al-qabru wa an yuq'adu alaihi wa an yubna alaihi. Maksudnya ada 3 perkara dalam hadis ini yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda melarang membina kubur dengan batu kapur, juga dilarang untuk duduk di atasnya, dan yang ketiga, dan dilarang untuk juga dibina binaan, contoh bina pagar, atap dan sebagainya. Ada 3 perkara yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu, membina kubur dengan batu kapur, dan juga yang kedua, duduk di atas kubur, dan yang ketiga ialah membina binaan-binaan di atas kubur. Hadis riwayat Muslim 2289. Juga di dalam athar yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an kepada Abu Hajjaj As-Sadi, bahawa tidak boleh meninggikan kubur melebihi sejengkal dari paras tanah.
tak boleh meninggikan kubur melebihi sejengkal daripada paras tanah. Kata Sayyidina Ali, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la tad'a timthalan illa tamassathu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Yang bermaksud, tidakkah mahu aku ingatkan engkau seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan aku, iaitu jangan meninggalkan patung melainkan engkau hancurkan, dan jangan meninggikan kubur yang tinggi melainkan engkau ratakan. Hadis riwayat Muslim 2287. Dan kata Imam An-Nawawi, dan ditinggikan kubur dengan kadar satu jengkal sahaja dan diratakan lebih utama daripada dibina binaan. Tapi kebanyakan sekarang tak ada binaan dah. Pergi di Sungai Sirih ke tak ada binaan. Pergi ke yang paling hampir yang dekat ni di Johannstone pun tak ada binaan yang dibenarkan kepada untuk waris-waris binaan. Apatah lagi jika ianya dibina di kuburan awam. Tak bolehlah nak membuat binaan. Adapun jika ada keperluan, tadi ada larangan, tapi jika ada keperluan seperti takut tanah runtuh ataupun ditakuti ada yang akan mengorek kubur. Kadang-kadang ada yang geng-geng yang ilmu hitam dan sebagainya ni kan, yang pergi kerja mengorek kubur dan sebagainya, maka tidaklah haram. Asalnya hukumnya membina kita membuat binaan tu adalah haram. Tapi contoh kalau kita pasang kepuk tapi kerana ada masalah yang tertentu, contoh berlakunya tanah runtuh, tanah mendap dan sebagainya, seperti Sungai Sirih itu kan. Sungai Sirih kalau tak dipasang kepuk tu, memang kubur tu akan mendap. Macam kubur adik ipar tu di Sungai Sirih tu, seolah-olah macam tak ada waris yang datang melihat menguruskan kubur tersebut. Kubur yang asal itulah, yang tanah itulah, sampai sekarang kubur tu dah dipenuhi dengan lalang dan juga telah mendap ke bawah, sebab kawasan tu tanah mendap. Jadi untuk mengelakkannya tu dengan pasang kepuk. Jadi itu diharuskan kerana ada masalah tanah mendap dan sebagainya. Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, jika ditakuti kubur dibongkar atau takut akan haiwan yang mengorek ataupun takut tanah kubur runtuh, maka tidak makruh dibina dan diletakkan batu kapur yang kita buat sekarang lah. Yang kita buat sekarang ni. Okay. Berkenaan perkara yang asal tadi, iaitu duduk di atas binaan kubur, adakah dianggap sebagai duduk di atas kubur? Kita duduk di atas kepuk tu, adakah dianggap duduk di atas kubur seperti mana yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, binaan kubur dianggap sebagai kubur itu sendiri. Walaupun namanya kepuk, tapi kepuk itu dianggap sebagai kubur. Oleh itu makruh untuk duduk di atas binaan kubur kerana dianggap sebagai duduk di atas kubur, ya. Jadi kita kena hati-hatilah bila mana kita pergi menziarahi kubur ataupun kita bersama-sama untuk menyelesaikan urusan pengebumian, ya, orang yang ramai. Jadi mungkin masa yang lama kita pun mencari tempat duduk. Kita pastikanlah kita tidak duduk di atas kubur saudara-saudara kita. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'an ya jalisa ahadukum ala jamratin fatukhriqa thiyabahu fatuhlasu ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrih. Maksudnya, jika salah seorang kalian duduk di atas bara dan membakar pakaiannya sehingga terbakar kulitnya, lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Nabi ingatkan, seolah-olah begitu, sampai begitu sekali keadaannya. Walaupun kamu duduk di atas bara api,
panas bara api itu sehingga terbakar baju kamu, bahkan merebak hingga membakar kulit kamu, itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kubur-kubur saudara-saudara kamu, kerana itu akan menyakitkannya. Hadis riwayat Muslim 2208. Kata Syekh Muhammad As-Sana'i ketika menjelaskan maksud hadis ini, beliau menyebut larangan ini jelas menyatakan haram duduk di atas kubur. Kata pengarang iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, di mana beliau menakalkan daripada Al-Nawawi, jumhur, Nawawi ini Imam Syafi'i lah ya, daripada Syafi'iyah, jumhur ulama menyatakan bahawa duduk di atas kubur adalah makruh, hukumnya makruh ya. Ada ulama yang mengatakan haram, ada satu ulama mengatakan makruh ya, duduk di atas kubur. Juga disebut dalam riwayat daripada Abu Marsad Al-Ghalnawi, la tajlisu ala quburi wa la tusallu ilaiha. Maksudnya ada dua larangan, iaitu janganlah kamu duduk di atas kubur dan janganlah kamu salat menghadap ke arahnya. Hadis riwayat Muslim 2294. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Minhaj At-Talibin, tidak dibenarkan duduk di atas kubur dan tidak boleh menginjaknya, tak boleh melangkah, tak boleh duduk atas kubur dan juga tak boleh menginjaknya. Tapi kalau dah tak sengaja tu, kadang-kadang tu bila kita pergi ke kubur-kubur yang sangat luas, sangat besar, kadang-kadang kubur-kubur yang lama-lama di kampung-kampung tu, kadang-kadang batu nisan ni pun tak ada, warisnya langsung tak ambil berat tentang kubur-kubur mak ayahnya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila mana kita pergi tu, kita tak perasan, kita dah terlanggar, kita dah terpijak, kita telah melangkah kubur tu. Jadi tak sengaja. Tapi kena hati-hati lah. Bila mana kita masuk ke perkampungan akhirat tu, ke kubur tu, kita kena hati-hati. Seboleh-bolehnya jangan sampai kita terpijak, terlangkah, duduk sandar di atas kubur orang yang telah meninggal dunia. Kami nukilkan juga pandangan Syekh Al-Buraijimi, Al-Bujairimi, kata beliau, dan makruh duduk di atas kubur tanpa hajat dan menginjaknya, kerana ada larangan di dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, dan yang menjadi maknanya juga adalah tidak boleh bersandar. Bukan sahaja tak boleh duduk, bukan sahaja tak boleh langkah, tak boleh juga bersandar. Penat lah, sandar sekejap, sandar sikit contohnya pada kubur, seperti mana dijelaskan di dalam Ar-Rawdah. Jadi kesimpulannya, duduk di atas binaan kubur adalah seperti duduk di atas kubur walaupun kita duduk di atas kepuk, maka dianggap sebagai duduk di atas kubur, dan hukumnya adalah makruh. Maka seelok-eloknya kita menjaga adab ketika berada di tanah perkuburan dan tidak melakukan perkara yang boleh melanggar adab-adab. Baginda sebut, walaupun kamu duduk di atas bara api, seolah-olah duduk di atas bara api, dan bara api itu sehingga membakar baju kamu, sehingga merebak, membakar pula kulit-kulit kamu, itu lebih baik daripada kamu melangkah-langkah ataupun kamu duduk di atas kubur saudara-saudara kamu, kerana itu akan menyakiti saudara-saudara kamu yang telah berada di alam barzakh. Seterusnya, yang kedua, tajuk yang kita boleh sempat tengok pada malam ini ialah dua malaikat penjaga kubur orang mukmin. Dua malaikat penjaga kubur orang mukmin. Dalam surah Qaf ayat 17 hingga 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dalam surah Qaf ayat 17 hingga 18 disebutkan ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk sebelah kanan, seorang duduk sebelah kiri, seorang duduk sebelah kanan, seorang duduk sebelah kiri. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawas, yang selalu hadir. Raqibun atid. Raqibun maksudnya sifat malaikat itu iaitu mengawas. Atid iaitu yang selalu hadir, yang tak pernah lalai, sentiasa ikut kita ke mana-mana. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'ul li Ahkam Al-Quran menyebutkan tentang yang dikatakan raqib dan atid ini. Yang pertama, raqib. Raqib ini kata Imam Al-Qurtubi yang selalu ikut manusia ke mana ia pergi. Yang selalu ikut manusia ke mana ia pergi. Jadi tak ada tempat lah yang kita ni ditinggalkan. Pergilah ke mana-mana, maka raqib ni sentiasa akan ikut kita. Itu yang pertama. Yang kata Imam Qurtubi lagi, yang dikatakan raqib itu ialah sebagai penjaga. Sebagai penjaga. Dan yang ketiga kata Imam Qurtubi, dikatakan malaikat raqib itu ialah sebagai saksi. Dia menyaksikan apa sahaja, sama ada perbuatan kita, kata-kata kita dan sebagainya. Yang kedua, malaikat atid. Malaikat atid ini kata Imam Al-Qurtubi yang selalu mendampingi manusia ketika setiap saat tak pernah pergi. Yang selalu mendampingi manusia setiap saat tak pernah pergi, tak pernah lekang, tak pernah tinggalkan kita. Kemudian kata Imam Qurtubi yang kedua, yang katakan atid itu ialah sebagai saksi atas amal perbuatan manusia selama di dunia. Selama di dunia. Dalam surah yang lain, surah Al-Infitar yang selalu kita baca tu, wa inna alaikum lahafizin, ada malaikat yang mengawasi kamu. Sesungguhnya ke atas kamu itu ada malaikat yang mengawasi kamu. Kiraman katibin. Kiraman katibin, iaitu kiraman, malaikat yang mulia di sisi Allah, katibin, dan dia mencatat semua pekerjaan kamu. Mencatat semua pekerjaan kamu. Jadi ada orang panggil malaikat raqib dan atid, ada orang panggil malaikat kiraman katibin, ya. Ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui apa sahaja yang kamu lakukan. Itu ada kata malaikat raqib al-atid, raqib dan atid. Jadi ada juga ulama mengatakan raqib dan atid ini bukanlah nama malaikat. Sebaliknya raqib atid itu merupakan sifat malaikat. Sifat malaikat yang sebelah kanan tu yang selalu ikut ke mana sahaja kita pergi. Yang atid tu yang selalu mendampingi kita dan juga menjadi saksi apa sahaja yang kita buat di atas muka bumi ini. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan ada dekat kita itu malaikat pengawas dan malaikat yang selalu hadir. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tugas raqib dan atid ini juga, tugas malaikat raqib dan atid ini juga dikatakan sebagai untuk meluruskan manusia. Untuk meluruskan manusia. Contoh kalau kita nak buat dosa. Kita nak buat dosa, tiba-tiba ada satu suara kecil yang seolah-olah nak menghentikan perbuatan kita tu. Nak menghentikan perbuatan kita itu, seolah-olah kita rasa macam ada satu nak buat dosa, seolah-olah ada macam ada suatu suara yang mendesak, jangan buat perkara ni, jangan buat dosa. Itulah antara yang hakikatnya itu adalah dorongan daripada Allah melalui perantaraan malaikat. Malaikat inilah malaikat raqib dan atid. Dan kita kena ucapkan alhamdulillah. Dan bila mana kita itu nak buat dosa, ada bisikan-bisikan untuk melakukan dosa, maka kita ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu adalah bisikan-bisikan daripada syaitan. Laknatullah. Okey. Abu Sa'id berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut: jika Allah mencabut nyawa seorang hamba mukmin, kedua malaikat yang menjaganya, yakni raqib dan atid,
akan terus naik ke langit seraya berucap, Tuhanku, Engkau telah menugaskan kami menjaga hamba-Mu yang mukmin untuk mencatat amalnya, dan kami telah menyerahkannya kepadamu. Dah meninggal dunia, serahkan kepadamu. Oleh kerana itu, izinkanlah kami untuk tinggal di langit. Sebab tugas dah selesai kan, kerana hamba itu telah meninggal dunia. Lantas Tuhan berfirman, langitku telah dipenuhi oleh malaikat-malaikatku yang sentiasa menyucikanku. Lebih lanjut, keduanya berkata, kalau begitu, yakni Raqib dan Atid yang ada di kiri kanan kita itu, izinkan kami tinggal di bumi. Tuhan kembali berfirman, bumiku telah dipenuhi oleh makhluk-makhlukku yang sentiasa menyucikanku, tetapi jagalah kuburan hamba-Ku ini. Bertasbih, bertahlil dan bertakbirlah kalian berdua sampai hari kiamat. Catatlah pahala semua itu untuk hamba-Ku ini. Hadis riwayat Abu Nu'aim. InsyaAllah azan dulu.
Tuhan kembali berfirman, bumiku telah dipenuhi oleh makhluk-makhlukku yang sentiasa menyucikanku, tetapi jagalah kuburan hamba-Ku ini. Yang dikatakan Raqib dan Atid ni, kiri kanan kita ni, kanan dan kiri kita ini, bila mana kita mati, dia dah nak naik ke atas ke langit sebab tugas dah selesai mencatat segala amalan kita. Kita pernah mati di perkuburan. Dia minta dengan Allah supaya naik ke langit. Allah kata di langit semua dah penuh dengan hamba-hambanya yang sentiasa bertasbih kepada Allah. Dan dia minta supaya hidup, dia boleh berada di bumi. Di bumi pun Allah kata dah penuh dengan makhluk-makhluk yang sentiasa menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah perintahkan kepada mereka bertasbih, bertahlil, bertakbirlah kalian berdua sampai hari kiamat tiba, catatlah pahala semua itu untuk hamba-Ku ini. Hadis riwayat Abu Nuaim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dengan mati yang baik, husnul khatimah, dan tidak mematikan kita dalam keadaan yang su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah SWT bila mana kita dunia ini kita menjaga adab-adab ketika kita menziarahi kubur, kita tidak melangkah-langkah, tidak bersandar, tidak duduk di atas kubur-kubur orang lain. Nanti bila mana kita berada dalam barzah pun kita dilakukan orang menjaga adab-adab yang baik bila mana mereka menziarahi kubur-kubur nanti, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.